Panjangkan tak latar belakang si Aini dari segi nama, umur, pendidikan, pengalaman bekerja, tempat tinggal dan sebagainya. Okay, so Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Aini binti Eko Prasvidodo. Okay, quite pelik nama ayah saya. So basically saya bukanlah orang Malaysia. My background family Indonesian. So sebab tu ayah saya nama Eko Prasvidodo tu kan. And then saya tinggal dekat Selangor, Hulu Langat Selangor. So umur saya sekarang 24 tahun. And then latar belakang saya bekerja, sebelum ni saya kerja as a cikgu. Okay, cikgu agama, sekolah rendah agama. Okay, so saya start, nak tahu ke saya start bisnes umur berapa? Boleh. Boleh So saya start bisnes waktu umur saya 18 tahun, dalam 19 tahun lah. So waktu tu saya dah bekerja. Dalam masa sama saya bekerja, dalam masa sama saya buat side income, buat bisnes je lah. So mungkin korang pelik macam mana saya boleh jadi cikgu. Saya jadi cikgu seawal umur 19 until saya umur 22. Okay, 4 tahun macam tu saya jadi sekolah rendah agama. So saya dulu adalah bekas pelajar di tahfiz, which is saya menghafal Quran lah. Alhamdulillah saya habis dalam 5 tahun lah, something like that. Hafal 30 juzu, and then saya ada buat exam semua, lulus, and then daripada situ saya dapat shortcut, saya boleh jadi cikgu terus, macam tu. So masa saya jadi cikgu tu lah saya starting. Waktu tu social media ni tak berapa famous, Instagram tak berapa famous, okay. So waktu tu saya guna Blackberry kita tak ada Instagram, okay. Waktu tu ada Instagram Samsung, phone Samsung macam tu lah kan. So waktu tu famous Facebook. So bila ada macam viral lah Instagram, and then I starting beli phone, waktu tu beli apa, iPhone, and then I download apps Instagram, and I realise ada satu produk ni, the wax, okay, produk wax. And then I pula ada masalah bulu, which is bulu tangan. Kan perempuan kan, hormon banyak tu, ada bulu-bulu tu. And then I macam, ada bulu lah, macam amazing lah wax tu. Itu produk orang, I tengok produk orang. Okay, so macam produk wax tu adalah produk pertama di Malaysia. And then I pun try lah beli that brand, and then starting tu I jual lah wax tu. Dalam masa sama I mengajar macam tu. So selama I business, time tu I business dalam daripada umur 19, 20, 21, 22 lah, 4 tahun macam side je lah. Dalam masa sama mengajar juga. So I starting focus last year 23 until now. Masuk fokus tu, which is kita ada staff, kita ada team, memang 100% fokus on business. Okay. Okay. Jadi Cik Aini mulakan bisnes daripada umur 18 tahun, daripada tahun berapa tu? Sorry, 18 tu November. So kita dalam mungkin 19 lah kot kita kira kan. Waktu tu tak ramai orang niaga. Kiranya wax ni ditubuhkan masa tahun 2000. Waktu tu dalam 2000 apa ya sekarang, 2001, 20, 20, 19, 18, 2017. Tapi mungkin korang tertanya, basically saya bukan owner, saya bukan founder produk. Okay, Aini Organic adalah satu brand yang kita ambil brand orang lain, kita masukkan dalam nama Aini Organic. Macam Watson, saya bukan owner. Okay. Okay, boleh saya silangkan tak sedikit sebanyak bakat yang Cik Aini ada? Apa yang buat Cik Aini suka dalam bidang bisnes? Apa yang buat Cik Aini rasa aku nak teruskan dalam bidang bisnes ni? Bakat atau macam mana saya boleh masuk dalam bisnes? Soalan tu maksudnya you nak I share pasal bakat atau macam mana I boleh start the business? More to bakat dulu lah. Okay, bakat. So basically I sangat very confident. Memang I realise confident I tu daripada kecil. Okay, so dah biasa bercakap dengan orang, and then I jadi cikgu. So dah biasa bercakap, so I starting buat video. Waktu I start berniaga tu, waktu tu adalah waktu tak ramai orang buat video. Memang video tak famous, sebab tu lah waktu tu YouTube paling banyak buat duit waktu tu adalah YouTube. Sebab orang banyak tengok YouTube ataupun Facebook lah berbanding Instagram. So I buat video, walaupun time tu view tak banyak macam sekarang. Kalau let's say lah kan, view sekarang 100k, you mungkin boleh dapat sales like 30% daripada 100k punya view. Tapi waktu dulu kalau you dapat view dalam 50 view pun, you dah boleh dapat 10 customer, macam tu. So itu adalah bakat I lah, I buat video yang sangat banyak. Walaupun dulu tak ada makeup, tak ada apa, the confidence is number one. Okey, itu sahaja soalan daripada saya. Jadi saya akan terus
dan kepada soalan seterusnya lah. Okay. Dalam perniagaan ni, apakah visi dan misi Cik Aini apakah visi dan misi perniagaan Cik Aini? Okay, so disebabkan saya ni bukanlah owner kepada produk yang saya jual. Okay, tapi saya selalu cakap bila orang tanya kan, you jual apa? Bila orang interview I kan, bila I cakap I buat bisnes. Okay, you buat apa? I buat bisnes. So orang akan cakap, you bisnes apa? I cakap, I adalah owner kepada Aini Organik. Which is, I akan explain dekat dia, I memang macam, orang panggil distributor, tapi I masukkan dalam my own brand. Yang menyebabkan orang akan membeli dengan Aini Organik adalah sebab my service. Okay, walaupun my price is quite expensive than others. Okay, maksudnya, let's say ejen-ejen lain jual RM10, I akan markup RM13. Okay, markup RM13 which is kalau orang lain jual RM10, I jual RM13, I dapat profit lebih lah daripada orang lain kan. Itu sebab I jual I punya service and my own brand, ataupun sometimes I akan buat my own box. Maksudnya I print box I ada nama Aini Organik. Kita ada modal yang besar sikit lah kan. So mission I adalah untuk membantu ramai lagi orang kat luar sana yang tak tahu sangat mengenai beauty. So sebab tu nama dia Aini Organik. Dia more fokus kepada organik. Sebab first kan I jual waxing. So waxing tu adalah organik. Lama-lama I cari niche beberapa produk yang more to organik dan more to kecantikan. Macam tu. So I nak bantu ramai orang supaya dia tahu pasal kecantikan. Sebab sekarang kan, yelah macam sebelum-sebelum ni kalau you tahu banyak sangat produk-produk sampah kan, yang macam chemical semua tu kan, orang tak faham benda tu kan. Tapi sekarang dah ramai bijak. Tapi bila dah ramai bijak, tak ramai bijak mengenai body care. Aini Organik dia tak fokus on skincare, I fokus body care. Okay, ramai orang tak jaga pasal back ni, tak jaga pasal bulu, tak jaga pasal celah-celah yang bergelap-gelap. Okay, dia banyak fokus kat skincare. So I nak educate people untuk more fokus on your body care macam tu. And then for vision, my vision is I nak besarkan lagi Aini Organik tu until dia boleh jadi seperti Watson, which is orang masuk situ orang trust. I trust Aini Organik sebab dia punya kedai ni memang bagus. Sebab dalam masa yang sama, let's say lah I berangan lah kan, Aini Organik dia jadi macam Watson. So dalam tu ada consult. Let's say you ada masalah badan you macam ada gelap-gelap ke apa and then you boleh jumpa our consultant untuk suggest. Padahal itu bukan produk kita, itu produk orang. Itu my vision lah. Okay, terima kasih. Now next question. Boleh saya tahu nama perniagaan Cik Aini, Aini Organik? Ya, betul. Jenis perniagaan Cik Aini maksudnya macam Cik Aini yang memiliki perniagaan tu seorang-seorang ataupun Cik Aini ada kawan dengan lain untuk uruskan perniagaan tersebut? Saya adalah founder. Saya adalah founder kepada Aini Organik, tapi kita di bawah E-Studio. Maksudnya kita punya main lah, our boss is E-Studio, which is my partner. So E-Studio adalah saya adalah partner kepada E-Studio. So E-Studio adalah partner kepada Aini Organik. Kita orang di dalam satu company yang sama. Cuma E-Studio tu more to photography produk. Okay, saya adalah produk. Macam tu. Okay, aktiviti utama perniagaan Cik Aini ialah produk atau perkhidmatan? Adakah produk sahaja? Produk sahaja. Kita fokus produk. Dalam masa yang sama, kita juga ada open untuk agent and stockist. Okay, mungkin korang tak perasan lah kot macam, tapi ada orang yang contact saya dekat Nice Life. Okay, basically Nice Life is not my personal Instagram. Okay, saya tak ada personal Instagram sebab saya fokus on business punya Instagram. So since Aini Organik adalah produk yang kita jual secara personal ataupun secara loose lah. So saya kat my company Aini Organik dapat dua profit. Satu, profit daripada loose item yang kita jual sendiri. Kita dapat customer, dia trust dengan kita, dia beli dekat kita. Okay, directly. Satu lagi Nice Life. Maksudnya Nice Life tu saya ajar orang untuk buat bisnes. So itu adalah dapat profit. Saya dapat profit juga daripada situ sebab saya memang buka kelas-kelas saya. Let's say you nak belajar niaga, you nak buat content, and then kita ada collaboration dengan E-Studio lah sebab dia mengenai content kan. So dekat situ kita recruit agent juga. So agent akan study daripada Nice Life. Tapi agent tu dia ada dua agent lah, which is agent daripada produk lain yang you nak belajar perniagaan dekat Nice Life. Satu lagi agent saya yang daripada Aini Organik, which is dia jual produk daripada Aini Organik dan dia akan belajar dekat Nice Life. Macam tu. So basically kita ada dua. So di manakah lokasi perniagaan Cik Aini?
Okay, dulu saya start selama bertahun-tahun saya niaga, saya start niaga di rumah saya sendiri. Maksudnya yang tempat saya duduk tu lah saya berniaga, kita packing kat hall semua. And then baru start 2 tahun macam tu, saya sewa private rumah yang more secure lah. So kita panggil staff kita pun niaga dekat rumah saja. Tapi rumah tu bukanlah untuk saya duduk. Memang kita jadikan office di rumah, macam tu. Dia lagi senang berbanding kita. Sebab kita kalau macam kita open kedai, kita bukan nak buka servis, orang datang walk in, tak, kita online kan. So saya pilih jalan selamat, which is kita sewa lagi satu rumah, macam tu. Itu saja soalan dari saya. Next presenter. Okay, apa sebab-sebab Cik Aini pilih perniagaan ni? Sebab-sebab okay, sebabnya saya pernah first dululah, macam tadi saya cerita, saya pernah ada masalah bulu. So saya terkejut ada produk waxing tu, and then saya try. And daripada situ saya try jual. Tapi the main is saya punya background family, which is saya anak tunggal, saya anak seorang. So ayah dengan arwah ayah saya dengan mak saya orang susah. Bila you foreigner kan, Indonesia, you know lah how to survive dekat negara orang. So quite susah. Jadi saya daripada kecil sampai besar, saya sekolah swasta. Macam tahfiz semua tu quite expensive lah, sekolah swasta. Jadi kat situ saya fikir macam too much saya memberi bebanan, which is monthly bayar mahal semua. So saya starting berhenti untuk minta duit belanja daripada family saya daripada umur saya 18 until now. Even kalau saya nak beli air masak 1 botol pun, saya akan cakap ini saya hutang, saya akan bayar balik. So saya daripada 18 sampailah sekarang. Itulah main kenapa saya start business. Dalam masa yang sama saya ada masalah bulu tadi tu lah, macam tu. Okay, terima kasih. Next. Boleh saya tahu macam mana, apa kelebihan dengan kekurangan Cik Aini waktu nak start perniagaan ni? Okay, kelebihan saya confident, saya pandai bercakap, and then bila kita and then saya suka study. Saya banyak, maksudnya saya ni jenis memilih nak berkawan. Okay, bila you dah makin grow business you akan pandai memilih kawan. Macam saya, macam let's say lah kan, kebanyakannya lah. Okay, kalau saya jumpa ramai orang, macam especially student-student. Okay, student-student kebanyakannya diorang punya mindset more to main-main. Banyak main-main sebab kemungkinan diorang punya environment tu terlalu macam, you faham perasaan main-main tu. Okay, dengan orang yang dia dah kerja daripada awal. Maksudnya let's say dia tu study, ada seorang ni dia study sampai lah umur dia 23. Okay, dengan seorang ni dia kerja 18 sampai dia umur 23. Orang yang bekerja, cara dia bercakap lebih matang, cara dia bergaul semua lebih power, macam tu. So I akan memilih orang yang tadi. I punya kawan tak ada kawan student ataupun budak-budak, maksud saya macam kawan-kawan biasa tak ada, macam tak ada. Mostly kawan-kawan saya yang berumur. Maksudnya bila you tahu saya daripada kecil, maksudnya saya daripada 18 tu saya dah jadi cikgu. So semua cikgu-cikgu tu semua umur dah berumur. So daripada situ saya dah banyak dapat pengalaman kan. So bila kita dapat pengalaman, kita dapat knowledge. Okay, so bila you ada knowledge tu lah sebenarnya you confident. So saya selalu daripada dulu di social media saya selalu share benda yang orang jarang share. Saya selalu ungkit isu yang orang lain jarang ungkit. Sebab orang takut tau, bila you nak ungkit isu-isu yang agak kritikal, you takut sebab you tak ada knowledge. Tapi you ada knowledge, you senang lah. Itu kelebihan saya. Sebab tu orang senang nak attract dengan saya, macam tu lah. So lagi satu kelemahan saya. Okay, kelemahan saya, saya rasa sebab saya susah nak bergerak. Macam tu lah, susah nak bergerak. Sebab saya anak tunggal. Jadi mak ayah saya quite macam, you tak boleh pergi sana, you tak boleh pergi sini. Dia macam agak fragile lah. Sedangkan saya boleh move, saya boleh bergerak. Okay, so masa awal saya business tu, saya tak dapat sokongan daripada family pun. Sebab diorang rasa macam, kita foreigner, macam mana you nak berniaga dekat negara orang? How can you nak jual? Boleh ke? Macam tu lah. So diorang ada paranoid sikit kat situ. Tapi saya jenis macam, aku nak. So first saya niaga, saya guna duit RM500. Kita susah dulu kan. Saya ada simpanan RM500 dan 500 mana-mana duit simpanan saya, family saya yang pegang. Dia akan sorok lah, kita adalah bank sorok. And then bila saya jumpa yang pasal wax tu kan, saya cakap saya nak jadi agent dengan orang tu kan. And then saya cakap, saya nak jadi agent, umur saya 18, tapi saya tak boleh nak jumpa you. Sebab dia kata dia nak pick up kat Bangi. So saya tak boleh jumpa, saya tak ada transport. Even arwah ayah saya ni, dia tak bagi saya drive. Saya pun tak pandai drive. Dia akan bawa saya pergi tempat kerja naik motor. Daripada umur saya 18 sampailah umur saya
24 lah, 23 sebab dia baru meninggal last year. Maksudnya saya sampai ketua, dia tak pernah tinggalkan saya naik motor ke. Saya memang tak ada naik motor kereta, saya memang tak ada dia bawa. Memang dipegang betul-betul lah macam tu. Terus saya cakap lah dengan ejen tu, I tak boleh nak drive, so boleh tak you hantar stok tu daripada Bangi ke Hulu Langat. Jauh Hulu Langat, macam kampung sikit kan. Saya cakap saya nak tunggu, saya explain lah cerita-cerita saya. And then dia kata okay, modal RM500. And then saya ambil duit tu senyap-senyap. Saya cakap kat diri saya, aku ambil duit ni senyap, harapnya dapatlah pulangan balik and letak balik. And then, bila saya jumpa orang tu, dia bagilah stok tu. Saya simpan stok tu dekat sekolah yang saya ajar tu. Saya tak bawa balik rumah. Saya takut nanti kantoi. So, dia macam lawak sikit lah sebab dia tak dapat sangkut dengan family kan. And then, sebelum saya ambil stok tu, saya dah buat account Instagram siap-siap. And then, saya promote kat kawan-kawan semua. Siapa yang nak beli wax. Maksudnya, kita bukan macam barang dah ready baru kita jual. Tak. Waktu saya pre-order tu, saya dah siap-siap. Okay, kau nak tak? Kau nak? Saya cakap saya simpan nama dia confirm kan? Macam tu kan? Nanti dah barang dah sampai, terus ada buyer. Macam tu. So, bila dapat je stok tu, terus terjual lah. So, dapatlah untung. Saya letak balik untung saya. Saya letak balik modal saya, letak balik kat tempat tu. Macam tu. Sebab saya dapat untung, and then saya rolling pada untung. So, saya menjawab ke soalan tadi? Okay. Boleh. Lepas tu, next question nak tanya. Apakah perancangan Encik Aini untuk mengembangkan Aini Organik? Okay, perancangan kita nak buat Aini Organik ni banyak channel. Okay, maksud banyak channel tu since my partner ada studio on the product, so kita memang ada equipment. So memang equipment saya memang kalau macam orang lain, macam ejen lain dia macam kadang-kadang main lah. You nak beli phone, you macam malas-malas, jimat-jimat lah nak beli phone yang canggih, kamera malu-malu. Saya tak, saya memang invest on gadget-gadget ni memang terus lah, RM10,000 okay, RM5,000 okay. Sebab saya yakin pada akan datang, 5 tahun akan datang, memang gadget is everything. Macam duit akan turun, emas akan naik. Okay, so sama juga dengan digital money. Duit sekarang kertas ni dah tak ada nilai. Sebab coming soon, dalam 5 tahun akan datang, orang akan guna currency like Bitcoin, saham. Itu adalah everything benda tu. So siapa yang pegang duit, dia akan rugilah kat situ. So sama juga dengan social media. Social media is the king. So siapa yang pegang social media, dia lah yang akan menang. So sekarang ni banyak sangat bersepah sangat peniaga-peniaga yang baru nak start berniaga sekarang, tapi susah nak bersaing sebab social media dia tak strong. Kalau dia strong sekalipun, dia tak boleh nak lawan orang lama-lama. Sebab orang lama-lama ada their own fans. Okay. So saya nak buat our own channel. Let's say macam YouTube. Aini Organik punya YouTube, kita ada Twitter kita, so far lah macam saya Aini Organik dah ada Instagram and then TikTok. Okay, TikTok. So dekat dalam TikTok saya tak dapat profit pun. Maksud profit tu maksud saya tak dapat jualan, maksudnya tak ada orang beli produk saya dekat TikTok. Tak ada. Kita memang fokus kat Instagram. Tapi apanya gunanya TikTok Aini Organik? Saya dapat income daripada freelance. Saya jadi freelance. Sometimes saya dapat job Watson, produk-produk daripada Watson, diorang akan hire saya as a freelance untuk promote produk diorang. So daripada situ sebenarnya kita dapat my own profit juga. Macam tu. So coming soon kita nak buka YouTube. Kita akan buka macam sharing macam Dr. Inky lah. Macam tu lah saya bagi bayangan kan. Kita akan review produk-produk orang lain kat luar sana. And then kita akan dapat own profit. So maksudnya Aini Organik bukan, coming soon Aini Organik bukan sekadar jual produk orang. Tapi sebenarnya dia buat duit online guna dia punya brand. Macam tu lah. Okay, terima kasih. Next question. Okay, selalu normal lah dalam perniagaan ni ada cabaran. So, dalam perniagaan Cik Aini ni macam apa cabaran yang Cik Aini hadapi and macam mana Cik Aini atasi masalah tersebut? Okay, cabaran dia bila you jual produk orang, you akan banyak saingan. Itu cabaran paling kuat lah, especially sekarang ni 2021. Sebab seller-seller tu dah macam ikan bilis lah, terlalu banyak macam tu. So kita ni, even yang kita yang macam followers yang banyak lah, tak adalah banyak tapi less than 100k tu quite banyak lah, quite susah lah you nak dapat. Susah nak bersaing sebab orang dah main turunkan harga, which is dekat Shopee. Shopee adalah pesaing saya. Macam tu. So saya tak jual di Shopee. Okay, saya tak jual di Shopee. Kenapa saya tak jual di Shopee? Kalau saya jual di Shopee, profit saya makin berkurang. Let's say lah, saya selalu jual produk tu RM35.
dekat Shopee orang cut jadi RM28. So volume yang saya main adalah berbeza dengan volume orang lain. Maksudnya kadang-kadang kita tengok Instagram orang, banyak ni postage je. Okay, let's say 50 postage sehari. Kita pun rasa kita as a seller yang lain lah, kita akan rasa macam alah sedihnya aku ni tak adalah postage banyak. Tapi kita tak fikir entah-entah produk yang dia jual tu profit dia baru RM2 satu produk. Sebab apa? Sebab dia jual murah. Kat Shopee kan kadang-kadang banyak 90 parcel tapi profit dia sikit. Berbanding dengan orang postage je sikit kat Instagram ni ke, selalu kat Instagram susah nak main harga lah. Dia akan quite pricey sikit. Dia ada perbezaan postage lah apalah kan. Sebab kat Instagram tak ada siapa nak cover postage. So let's say lah parcel dia 10 tapi sebenarnya profit dia berdouble daripada orang yang tadi. Macam tu. So itu adalah saya punya struggle lah macam mana saya nak naikkan saya punya brand. Sebab tu saya buat banyak-banyak channel supaya saya dapat profit daripada tempat lain yang tak jual produk saya pun, produk yang tadi tu pun, macam freelance lah. So macam mana saya tangani benda tu, menggunakan channel-channel yang saya buat, benda-benda lain tu, sebab macam Watson kalau dia hire you as a freelance quite pricey. Satu, saya bagi contoh lah kan, kalau kita nak dapat macam profit, saya sebut profit, saya tak sebut sales. Profit orang jelas. Kalau you nak dapat profit RM500, you kena jual macam produk wax you kena jual at least dalam 20 pieces wax ataupun 30 pieces wax baru you dapat profit RM500. Tapi you jadi freelance, orang hire you dan big company pula macam Watson, Guardian, dan benda ni, you boleh dapat duit RM500 tu hanya buat video 15 second. You dapat RM500. So sangat shortcut lah dekat situ. And then diorang pula akan promote you, muka you ni dekat Instagram diorang ataupun TikTok diorang. So dekat situ dia menaikkan nama you lagi. Dalam masa sama, produk you akan lebih trusted lah. Maksudnya nama Aini Organik adalah lebih trusted. Orang akan trust dekat produk yang dijual lah, macam tu. So itu saja. Okay, terima kasih. Next question, Mini. Cik Aini adalah founder kepada Aini Organik. Jadi Cik Aini kawal perniagaan Cik Aini seorang-seorang je lah. Betul? Okay. Cik Aini ada kata-kata nasihat untuk diberikan kepada usahawan di masa hadapan bagaimana untuk menangani sebarang masalah dalam perniagaan. Okay. Jangan rasa poket you sama dengan poket pembeli. Kadang-kadang kita ni rasa kita tak ada duit, jadi kita akan merasakan pembeli kita pun tak ada duit. Tapi sebenarnya salah, kita tak tahu sebenarnya pembeli kita tu kaya-kaya. Mungkin dia tu cikgu yang kita rasa macam orang lain tengah struggle lah waktu COVID, tapi dia boleh survive sebab dia cikgu, dia berdapat. Mungkin kita rasa macam orang lain struggle lah kat luar sana, tapi sebenarnya dia pun ada business dan dia pun ada duit. Macam tu. Sebab mostly akan rasa macam sekarang kan COVID, mostly ini adalah common question lah. Sekarang COVID, boleh ke kita survive? Yes, kita boleh survive sebab kita ada berapa juta rakyat Malaysia, and then you dalam berjuta-juta tu you kena separate dekat beberapa volume. Let's say 10 juta. So dalam 10 juta tu you kena bahagikan, you kena buat survey atau buat research lah. Berapa juta rakyat Malaysia yang marhain, yang tak mampu. Okay, you kena separate. So dekat situ bila you dah asingkan mana yang kaya, mana yang tak ada duit, mana yang student, dekat situ baru you tahu you punya niche, baru you boleh keluarkan you punya kelebihan. Maksudnya bila kelebihan, maksudnya let's say kita dah bahagikan siap-siap, okay, orang yang macam orang asli, orang yang tua-tua, okay, dia tak ada duit, sangat, dia banyak menyimpan untuk diri dia tak perlukan pun barang-barang macam ni, dia dah tak ada selera sangat lah dengan benda-benda nak shopping, tak ada. Okay, kita bahagikan berapa persen, and then kita bahagikan juga student. So kita study, okay, student ni dia dapat duit tak monthly? Okay, dia ada buat side income tak? Kita study berapa persen kat situ. Okay, so dah kita dah study kat situ, apa yang kita boleh fokus dengan student? Produk apa yang kita boleh fokus dengan student? So sebenarnya kita buat juga dekat Aini Organik macam tu. So antara produk-produk yang Aini Organik ada adalah waxing. Okay, so wax tu dia ada size juga, big size and small size. Tapi saya tak pernah fokus sangat kepada small size sebab saya nak more profit, saya fokus kepada big size. Okay, and then kita ada jual scrub, whitening scrub. Lepas tu kita ada jual lash kit. And then apa lagi banyak sangat. Adalah beberapa glove, something glove dengan apa lagi saya lupa. Tapi more tu semua tu memang berasingan. Let's say wax tu tak semua budak muda nak pakai. Okay, sebab budak muda rasa macam dia baru macam membesar lah. Let's say lah umur dia kata 2, dia kata 1. Kan dia macam rasa tak perlukan.
Tapi kita boleh fokus kat siapa? Orang yang nak berkahwin, orang yang dah ada family, dia nak cantik dengan suami dia. Kan tu adalah satu kebersihan. Which is kita boleh trigger dia. Kalau you cukur, ketiak you akan gelap, and then mungkin suami you akan bercakap pasal you. Okay, so kemungkinan dia akan beli. So dia tu di rakyat mana? Di warga mana? Warga orang yang dah berkahwin. Maksudnya umur dia starting berapa? 23 ke atas. Macam tu. So macam lash kit. Lash kit ni saya sebab setiap produk ni berbeza tau. Pembeli yang saya study lah. Setiap kali orang membeli, saya akan ambil data. You umur berapa? Macam tu. So lepas tu saya study. Setiap produk berbeza. Macam lash kit. Lash kit ni adalah macam perm kan? Perm bulu mata. Okay. Budak yang, orang yang macam student-student yang tak nak beli wax tadi, dia beli lash kit. Kebanyakan dia macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak more focus on muka dia. Dia nak cantik. Dia tak fokus kepada body care. Orang body care ni adalah orang yang dah, mostlynya orang yang dah kahwin atau nak kahwin. Macam tu. Sebenarnya so you boleh fokus ramai orang. So macam contoh whitening. Scrub whitening. Scrub whitening ni kebanyakannya orang yang dah macam lama kahwin lah. Yang memang ada masalah macam contoh lah. Dia ni kerja selalu naik motor. Benda tu lagi spesifik. So let's say tadi macam saya cakap 10 juta orang tu. Kita sebenarnya produk kita tu boleh fokus dekat one by one punya orang. Tapi you kena ada banyak produk lah. So kat situ you boleh senang nak grow. Okay? Okay, Cik Aini, terima kasih. Next question. Apakah kelebihan dan pengajaran yang akak dapat apabila memulakan bisnes tersebut? Sorry, repeat again. Apakah kelebihan dan pengajaran yang akak dapat apabila memulakan bisnes tersebut? Kelebihan. Kelebihan firstly mestilah keuntungan. Itulah kelebihan yang pertama. Dapat untung kita sukalah. Okay. Yang kedua, saya rasa macam lagi senang lah. Which is our main problem is kita ada masalah kewangan. And Alhamdulillah kita getting better kita punya duit. And then saya start berhenti kerja 22. Umur saya 22. Saya resign daripada jadi cikgu. And then saya fokus business. Maksudnya kat situ duit yang saya dapat daripada saya mengajar semua tu kurang, tak cukup. So business lagi power lah, keuangan saya power kat business. So maksudnya itulah kelebihan. And then saya dapat engage dengan ramai orang. Okay. Maksud engage dengan ramai orang tu kita punya environment tu dah berbeza. Sebab bila kita dah masuk dunia business, kawan-kawan kita mesti sama otak dengan kita. Kita akan nak berkawan dengan orang yang sama otak. Maksudnya bila kita cakap ni dia faham. Kita tak nak kawan dengan orang yang bercakap melalu-lalu, jenis gelak-gelak, lepak-lepak, mamak cakap apa-apa, kita tak nak. Okay, so knowledge kita, bila kita berborak dengan orang yang ada knowledge, which is owner business juga, kat situ kita akan dapat new knowledge and then kita boleh share. Itulah kelebihannya. Okay, and then boleh tak akak bagi tips bagaimana untuk mendorong pelajar lepasan universiti untuk terlibat dalam bisnes? Okay, tak semua orang dia suka bisnes. Bisnes ni bukan benda senang. Kalau benda senang dah ramai orang buat bisnes. Walaupun ramai juga yang tahu bisnes ni adalah sangat senang nak kaya. Even sebenarnya daripada dulu sampailah sekarang Islam pun menggunakan sistem bisnes. Daripada Rasulullah dulu dia berniaga kambing. Dia menjaga kambing. Okay, dia menjaga kambing. Dia bela kambing. And then dia bela kambing tu, kalau ikut calculation dia, kat situ dia macam mana dia boleh bela kambing yang banyak sangat. Dia seorang dia boleh bela kambing yang banyak tanpa dia menggunakan sistem bisnes. So nak katanya sistem bisnes ni memang daripada dulu sampai sekarang. Even you dalam apa orang kata politik pun you kena guna bisnes. Daily routine you pun kena guna bisnes. Apa-apa semua adalah bisnes. Tapi untuk more specific, which is you nak berniaga, tak semua orang boleh. So kalau saya nak nasihat dia, you kena tengok you memang nak ke tak nak, itu je. Kalau you tak nak, kenapa kita nak push? So kalau you rasa you boleh nak berniaga, and then niaga ni bukan benda shortcut. Okay? Saya banyaklah berjumpa dengan orang, dia kata dengan saya, Aini, nak niaga lah sebab nak kahwin. Maksudnya dia nak niaga tu sebab nak kahwin je. Bukan dia nak niaga betul-betul pun. Dia nak niaga sebab nak beli phone. And then saya cakap apa, kalau macam tu saya tak boleh tolong lah. Dia refer orang lain. Kenapa saya cakap saya tak boleh tolong? Sebab saya tak suka orang yang shortcut. Macam tu. Sebab bila you shortcut, vision and mission ni tak jelas.
Okay, so bila vision and mission you tak jelas, you punya business macam ni dia goyang. Sometimes you naik, sometimes you turun. Sebab itulah ada orang hari ni dia jual produk lain, esok jual produk lain, esok lagi dia jual produk lain. Dia tak sustain dekat on branding dia. Dia more fokus pergi sana pergi sini. Tak pun you pernah dengar tak? You pernah tengok tak orang yang dia berniaga, dia hanya nak berniaga COD je. Yang makanan ke yang COD je. Sebab apa? Sebab dia rasa COD dia senang. Dia terus directly dapat customer. Ataupun okay, kalau dia nak COD KL, saya agent KL. Okay, saya ada satu lagi produk viral lah. Contoh let's say ada another product yang viral. Okay, dia pun jadilah agent kat situ. Sebab apa? Dia nak COD je. Tapi keburukan dia tak boleh nak sustain lama. Kenapa ini organic boleh sustain lama? Kira lama lah saya jual web dah berapa tahun dah. Saya boleh sustain buat profit. Saya ada team saya sendiri, staff saya sendiri semua. Macam mana? Sebab kita fokus on personal branding. Ramai orang dia fokus COD. Bila COD, dia jumpa orang je. Dia tak ada database. Orang tak kenal dia sangat. Dia tak naikkan branding dia, video dia semua, followers tak naik. Sebab dia bertukar-tukar juga produk. Macam tu. So, siapa yang nak buat business tu, you kena tanya balik dia. You memang nak buat business ke? Macam tu. Itu tak nak paksa orang. Okay, terima kasih Cik Aini. Rasa tu je kan question dari kita. Okay. So itu saja. Ya. Thank you so much Cik Aini sebab dah sudi luangkan masa dengan kami untuk berkongsi pengalaman dalam bidang bisnes ni. Perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat dan bermakna untuk kami semua. Kami doakan bisnes Cik Aini semakin berjaya, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah.